Baik, banyak perkara yang dituntut oleh rakyat dalam melihat kepada pembentukan kerajaan baharu dengan pengumuman kabinet tentunya diumumkan kami jangkakan dalam masa yang terdekat. Jadi kami nak teruskan perbincangan ketika ini mengenai dengan harapan rakyat khususnya melihat kepada kemahuan keperluan anak muda dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Muhammad Syafiq Rizwan Jamluddin yang merupakan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum dan terima kasih Syafiq sudi bersama saya dalam Malaysia memilih pada jam ini. Syafiq, pertama sekali kita nak melihat kepada perspektif dari sudut pandangan anak muda ini. Kita nak melihat kepada keseluruhan proses pemilihan pada PRU 15 ini. Bagaimana Syafiq dan mewakili Majlis Belia Malaysia melihat kepada sepanjang proses PRU yang lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Serwani kerana menjemput saya sekali lagi untuk bincangkan tentang Malaysia memilih dan PRU ini. Bagi kita di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita melihat bahawa sepanjang proses pilihan raya ini adalah kali pertama untuk belia-belia 18 hingga 21 mengundi, dan kita dapat lihat bagaimana perubahan dan pergerakan politik yang dinamik itu menjiwai dan menyantuni anak-anak muda, golongan-golongan belia terutamanya. Dan kita tengok bagaimana belia-belia kita semakin aktif dan semakin berminat untuk berpartisipasi dalam perbincangan demokrasi, perbincangan kenegaraan dan lain-lain. Dan akhirnya apabila kita menuju ke hari pilihan raya sendiri, D-Day itu, kita lihat bagaimana ramai anak-anak muda ini keluar secara aktif, dan kita tengok di mana-mana saluran pilihan raya pun saluran anak muda itu memang sentiasa ramai, dan ini adalah satu petanda yang baik yang mari kita tengok belia-belia kita sekarang cakna dan begitu ingin untuk terlibat bersama-sama. Ini antara yang baiklah, positif, sisi baik kepada orang belia. Dan juga yang kita lihat bagaimana pengaruh media sosial, terutamanya media digital, bagaimana mempengaruhi kesan ataupun keputusan mereka dalam memberi undi kepada sesiapa yang mereka undi pada hari kemudian hari tersebut. Dan akhirnya bagaimana kita melihat satu perkara yang paling utama adalah bagaimana kita melihat kematangan warga belia, kematangan belia untuk menerima dan juga mengambil tanggungjawab atas keputusan, atas pilihan yang telah dilakukan secara konsensus dan majoriti rakyat Malaysia. Ini yang antara yang baik kita lihat di Majlis Belia Malaysia terhadap bagaimana belia-belia kita berpartisipasi, bagaimana belia-belia kita terlibat sama secara aktif dan baik dalam pergerakan demokrasi dan pilihan raya kita pada kali ini. Ya, Syafiq, menarik Syafiq ceritakan tentang peranan anak muda atau pengajaran buat anak muda untuk mengambil tanggungjawab atas pilihan mereka dalam kita melihat kepada anak muda khususnya yang berusia 18 hingga 20 tahun mengundi buat pertama kali kan dengan pelaksanaan undi 18 itu. Mungkin di sini mereka benar-benar memahami, mendalami apa ertinya maksudnya untuk melibatkan diri dalam demokrasi itu. Tapi pada masa yang sama, satu lagi saya nak tanyakan mengenai dengan perspektif anak muda khususnya bagi Majlis Belia Malaysia. Bagaimana Syafiq dan kawan-kawan di Majlis Belia Malaysia melihat keseluruhan kempen yang digerakkan oleh ahli politik, sentimen dan naratif yang dikemukakan, diketengahkan oleh mereka ini dari perspektif anak muda, adakah mereka melihat okey, politik Malaysia ini semakin matang, semakin profesional, semakin profesional dan kemaslah, bersihlah kempen yang digerakkan itu, atau masih ada lagi yang mungkin ruang untuk penambahbaikan yang anak muda ingin lihat? Saya rasa ini satu perkara yang betul-betul kritikal. Kita dapat lihat bagaimana selepas daripada keputusan pilihan raya, kita ada tempoh hampir seminggu, tempoh memastikan yang di-Pertuan Agong memilih Perdana Menteri. Pada waktu itu sangat-sangat kritikal dan tegang, dan kita lihat bagaimana tiba-tiba munculnya satu gelombang sedikit negatif dalam media sosial oleh belia-belia kita yang mungkin tidak bersetuju atau segala-galanya. Ini antara satu kematangan yang kita perlu forward, dan Majlis Belia Malaysia juga telah menjalankan telah mengeluarkan kenyataan media untuk meredakan segala keresahan oleh warga belia ini melalui mungkin ada sikit ketegangan kaum dan segala-galanya. Ini antara benda yang perlu dipelajari dan perlu diteliti secara baik oleh warga belia kita, bahawa
apa saja yang berlaku, elakkan daripada perkara-perkara menyentuh ataupun bercerita tentang perkara-perkara yang sensitif, yang boleh mencetuskan kepada perbalahan ataupun pertikaian yang tidak perlu. Dan secara rata-rata kita tengok sewaktu kempen pilihan raya ini, kita tengok semua parti-parti politik ini memang menjurus atau mencari anak-anak muda ini, terutama yang kali pertama untuk mengundi. Dan ini kita dapat lihat bagaimana mereka merasakan mereka antara customer yang paling diingini oleh semua pihak. Dan ini membawa kepada kadang-kadang demand mereka ini yang kadang-kadang sedikit keterlaluan, yang akhirnya apabila setengah pihak cuba untuk mengisi ataupun memenuhi kehendak mereka ini, membawa kepada kesan-kesan yang tidak berapa positif dan tidak berapa baik kepada negara dan belia itu sendiri. Dan kita harap selepas ini belia-belia kita akan lebih matang, jangan lagi terlibat dengan perbincangan-perbincangan ataupun jangan lagi cuba untuk membangkitkan semangat-semangat yang tidak sepatutnya. Kita tengok beberapa seketika tu ada isu tentang 13 Mei, tiba-tiba muncul di media sosial yang tidak perlu, dan kita counter balik dengan pelbagai naratif yang lebih baik. Saya rasa ini belia kita perlu lebih dinamik dan perlu lebih kritikal di masa hadapan. Ya, menarik kita nak berceritakan tentang gelombang negatif khususnya dalam kalangan anak muda di media sosial ini, kerana kita nak bergerak ke hadapan, kita nak move on seperti apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak kira siapa yang menang, siapa yang kalah, ini tempoh yang kritikal juga. Kalau kita saksikan minggu lepas, detik yang cukup kritikal untuk kita menyaksikan siapa yang dipilih sebagai Perdana Menteri. Tetapi ketika ini untuk masyarakat pula, untuk pengundi, khususnya anak muda, bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan, reconciliation dalam kalangan penyokong parti-parti yang berbeza itu. Mungkin di sini saya kira satu tanggapan yang kita ada membezakan antara mereka yang muda dan mereka yang berusia ini adalah satu tanggapan sering dibuat bagi mereka yang pengundi yang berusia ini, mereka lebih berpegang kepada parti-parti tertentu, mereka lebih loyal kepada parti masing-masing. Tetapi bagi anak muda ini, mereka lebih fleksibel, mereka lebih terbuka kepada pemilihan parti ini, dan mungkin ramai juga yang melihat kepada calon berbanding parti. Dalam hal ini, bagaimana kita nak melihat anak muda yang mungkin satu pengajaran, satu iktibar yang boleh kita ambil daripada anak muda ini adalah bahawa mereka tidak begitu berpegang kepada parti, sekaligus membuatkan proses reconciliation untuk menyatupadukan masyarakat semula selepas pasca pilihan raya itu lebih mudah apabila mereka tidak begitu sensitif melihat kepada keputusan sama ada siapa yang menang, kalah, tetapi mereka lebih mudah untuk move on. Adakah ini benar dalam kalangan anak muda atau sama saja masih sensitif dengan apa yang berlaku? Saya kira dia ada beberapa kelompok-kelompok belia yang pada hari pilihan raya ataupun ketika membuat keputusan. Pertanyaan pertamanya macam yang dikatakan tadi, kelompok yang loyal kepada parti, keduanya yang lebih fleksibel, ketiganya yang undecided yang voters ni, yang mana mereka ni lebih terpengaruh dengan sentimen semasa ataupun lebih terpengaruh kepada mood mereka sendiri. Kan, mereka yang menentukan keputusan mereka sendiri. Dan kehadapan ini adalah satu perkara yang lebih baik untuk kita lihat bagaimana untuk menilai nilai-nilai kebaikan universal. Baik calon, baik parti ataupun baik apa-apa saja yang menentukan pilihan raya itu, kita warga belia sepatutnya lebih memandang ke hadapan. Bagaimana kita ingin menjadi warga negara aktif yang lebih baik nilainya, bagaimana kita ingin membawa negara kita ini bersama-sama dengan rakyat dan kepimpinan negaranya dengan nilai-nilai yang lebih positif, dengan nilai-nilai yang lebih baik. Saya rasa inilah antara semangat yang paling utama yang berlaku sewaktu pilihan raya 15 ini. Setuju atau tidak, kebanyakan ni daripada kita ini, warga belia ini lebih memandang kepada calon ataupun parti yang membawa nilai yang lebih baik, ataupun parti ke individu yang mempunyai nilai positif yang lebih baik, yang lebih berintegriti, yang lebih beramanah, yang lebih yang lebih kompeten dan segalanya. Saya rasa inilah antara mood utama sepanjang PRU terhadap oleh belia-belia kita. So saya rasa daripada mood yang ini, yang menilai lebih kepada nilai universal, kebaikan universal ini, inilah yang drive kepada corak umum pemilihan oleh warga belia kita. Kita tidak nafikan ada setengah individu belia ini yang memang loyal kepada parti, tapi
kalau kita dapat lihat pun kadang-kadang walaupun mereka loyal kepada parti ataupun loyal kepada calon itu sendiri, tapi apabila mereka menetapkan nilai utama asas positif, nilai-nilai positif universal ini sebagai perkara utama untuk menilai calon, akhirnya kadang-kadang ada juga yang swing vote, ada juga yang memilih kepada parti-parti ataupun calon-calon yang mungkin sedikit berbeza daripada kehendak asal mereka. Saya rasa ini antara perkara positif yang kita lihat, menilai daripada kematangan belia dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam ekosistem politik Malaysia. Ini yang baiklah, dan insya-Allah kita boleh kembangkan lagi hasrat dan semangat ini agar ke hadapan kita lebih fokus kepada pembangunan negara, pembangunan ekonomi, pembangunan nilai dan sikap warga negara kita yang diterjemahkan oleh kepimpinan negara di masa hadapan. Saya nak teruskan perbincangan bersama dengan Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin yang merupakan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Syafiq, sebentar tadi Syafiq ada bercakap tentang kecenderungan anak muda ini untuk memilih berdasarkan nilai-nilai seperti integriti misalnya, ataupun bagaimana pendirian calon-calon atau parti terhadap isu-isu semasa. Kalau kita nak bercakap tentang kabinet baharu ini, kita sudah pun mendapat bayangan bahawa kabinet ini akan terdiri daripada Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan Muda, PBM dan beberapa calon bebas mungkin. Bercakap tentang ini, apa sebenarnya yang anak muda nak lihat daripada Kabinet Baharu Malaysia? Pertamanya, saya rasa rata-rata orang muda, terutamanya yang lebih belia-belia akhir lah, belia-belia yang berkerjaya, belia-belia yang telah memulakan kehidupan mereka ini. Pertamanya mereka nak inginkan satu, kita inginkan negara yang stabil, kestabilan negara dari segi gejolak politiknya. Saya kira rata-rata daripada kita, terutama warga belia, sudah jemu ataupun sudah jelak dengan drama politik 5 tahun kebelakangan ini. Saya rasa ini telah tiba masanya untuk kita bersatu untuk reconciliate kembali untuk membina negara yang lebih stabil, aman, makmur dan fokus kepada isu-isu utama kepada pembangunan negara. Itu yang pertama oleh warga. Kedua adalah bagaimana mereka ingin lihat kerajaan yang ada pada waktu ini. Siapa saja kerajaan, saya rasa warga belia ini, siapa saja jadi Perdana Menteri, siapa saja jadi kerajaan, yang paling pentingnya ialah bagaimana mereka dapat untuk address isu-isu kehendak ataupun keperluan warga belia. Isu-isu tentang kesenjangan ekonomi, isu-isu tentang kepemilikan rumah ataupun pemilikan peluang pekerjaan, pendidikan dan lain-lain. Ini adalah isu-isu asas utama yang seperti mana yang memang dah terkandung dalam manifesto mana-mana koalisi yang bertanding pada waktu lepas. Dan yang ketiganya, belia hari ini ingin melihat bagaimana visi kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan perpaduan yang ditunjangi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana visi mereka untuk membawa negara menuju ke arah yang lebih baik. Semua sedia maklum bagaimana berita berkaitan tentang regresi ataupun ekonomi kita yang akan ada impak tahun hadapan. Kita dalam keadaan yang uncertain, yang tidak selesa dan segala-galanya. Kita ingin mendapat kepastian oleh kerajaan bagaimana mereka mampu untuk meletakkan kita dalam keadaan yang tenang, bahawa apa sahaja yang berlaku ke hadapan ini, kerajaan kita semua dalam keadaan yang baik dan insya-Allah kita mampu sail it together smoothly. Ini antara perkara utamalah yang dihasratkan oleh warga belia terhadap kerajaan baru yang ada pada hari ini. Ya, Syafiq, untuk reconciliate dan menyatu padukan itu satu hal, tetapi tadi Syafiq ada menyebut juga tentang ketentuan itu, kerana sekarang ini walaupun sudah ada Perdana Menteri, tetapi saya kira ketidaktentuan politik itu masih ada lagi risikonya berlaku. Dan bagaimana pula untuk kita meyakinkan
pengundi khususnya bagi anak muda, yang mana kalau kita lihat sentimen dalam kalangan anak muda khususnya minggu lepas, kalau kita lihat dalam mana kita berdepan dengan kebuntuan politik itu, walaupun prosesnya sah dari segi undang-undang, sah dari segi perlembagaan, tetapi ada yang kurang yakin dengan proses apabila kita berdepan dengan hang parlimen itu, dengan proses pemilihan Perdana Menteri, bagaimana untuk Perdana Menteri itu mendapatkan sokongan dan sebagainya. Untuk mendapat semula keyakinan anak muda pula, bagaimana kita juga nak melihat salah satu cara yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah untuk menunjukkan sendiri sokongan yang diraih itu di Dewan Rakyat. Bagaimana anak muda melihat cadangan seperti ini, dalam mana mereka masih lagi kurang yakin dengan proses demokrasi selepas apa yang berlaku minggu lepas? Pertamanya, PRU 15 ini banyak memberi kita pengajaran dan pendidikan yang sangat baik dari segi demokrasi dan Parlimen Malaysia. Bagaimana kita lihat proses yang berlaku itu memang tidak pernah berlaku sebelum ini, dan PRU 15 ini ada presiden yang bermacam-macam. Dengan kali pertama mengundinya, kali pertama umur 18-nya, kali pertama hang parlimen yang terlalu lama, kali pertama pelbagai-bagai. Dan ini adalah bagaimana kita nak lihat belia-belia kita belajar dan melihat bahawa dalam proses pembentukan kerajaan, dalam proses demokrasi dan dalam proses kita membawa negara ini ke arah yang lebih baik, banyak sangat elemen-elemen yang membentuknya. Dari peranan yang dimainkan oleh pelbagai pihak, yang peranan dimainkan oleh parti-parti politik, peranan yang dimainkan oleh individu-individu politik, peranan yang dimainkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja kita dapat lihat. Dan bagaimana juga kita perlu menilai bagaimana peranan kita, orang belia ini, kita perlu menilai apa peranan kita dan bagaimana kita boleh menyumbang ke arah pembentukan negara yang matang, ke arah pembentukan negara yang stabil dan seimbang. Ini antara proses yang sangat-sangat baik kepada kita kalau kita belajar dan kita teliti dengan elok. Jadi warga belia selepas ini perlu untuk lebih cakna, perlu untuk lebih terbuka bahawa proses yang pelbagai ini adalah satu pengajaran pendidikan kepada kita semua. Apa saja yang berlaku selepas ini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan 19 Disember sebagai usul percaya kepada mereka, dan kita perlu untuk bersama-sama fokus ke hadapan bahawa negara kita ini ada pelbagai isu lagi yang perlu diselesaikan selain daripada kita bermain politik. Sudah cukup-cukuplah 5 tahun kita terbejat dikongkong oleh permainan politik yang pelbagai daripada semua pihak. 5 tahun ini pemain dan aktor politiknya daripada pelbagai pihak. Bukan sahaja pihak A, bukan sahaja pihak B, tapi semuanya ni berlaku. Kita tengok 5 tahun ini bagaimana Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong juga terlibat dalam membentuk, panggil seorang-seorang ahli parlimen. 5 tahun ini banyak dah benda yang kita belajar. Jadi kehadapan ini 19 Disember yang seperti yang dihasrat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti, apa saja keputusannya, kita harapkan oleh warga belia ni, kita harapkan agar ianya dapat menghentikan ataupun meredakan semua ketegangan, semua sandiwara dan drama politik yang telah berlaku 5 tahun kebelakangan ini, supaya kita boleh fokus kepada pembentukan negara yang lebih baik dan memperkasakan ekonomi dan sosial kita dengan lebih baik menjelang 5 tahun kehadapan ini. Ya, Syafiq, banyak lagi yang saya nak tanya, tapi kita hanya berbaki 1 minit saja lagi. Kalau boleh saya nak tanyakan sedikit kepada Syafiq, kata-kata akhir mungkin, mesej yang Syafiq ingin sampaikan kepada anak muda khususnya, melihat kepada sentimen, saya nak berbalik kepada gelombang negatif yang Syafiq dan kita semua lihat dalam kalangan anak muda di media sosial ini sangat membimbangkan. Apa mesej yang boleh Syafiq kongsikan untuk anak muda bergerak ke hadapan dan mengambil peranan, memainkan peranan mereka dalam proses rekonsiliasi negara sekarang ini? Untuk sahabat-sahabat belia saya di luar sana, yakin dan percayalah bahawa Malaysia ini banyak lagi perkara yang boleh diraikan dan boleh dinikmati bersama, selain daripada kita berbalah bertingkah pada perkara-perkara yang tidak perlu dan sangat-sangat sensitif ini. Kita telah wujud aman damai, kita telah wujud bersama-sama, hidup bersama-sama dengan keadaan yang sangat-sangat baik selama ini. Jangan jadikan pertikaian ataupun perbezaan politik kita sebagai satu sebab
untuk kita memecah belah kata akhirnya meruntuhkan negara kita. Kita pandang ke hadapan bagaimana kita boleh menjadi orang yang boleh bersama-sama menyumbang ke arah pembangunan negara, ekonomi, politik dan segalanya, supaya kita menjadi sentiasa warga boleh menjadi warga negara aktif. Dan ini adalah masa kita, ini adalah dekad kita untuk kita bawa Malaysia ke arah yang lebih baik dan aman dan stabil dan makmur. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin merupakan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Terima kasih Syafiq sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai bukan sahaja harapan anak muda untuk kerajaan baharu tetapi apa peranan yang juga perlu dimainkan oleh anak muda dalam proses rekonsiliasi negara dalam kita bergerak ke hadapan pasca pilihan raya umum ke-15.